semakin mantap dan mudah-mudahan dapat meningkatkan pencapaian bahasa Arab SPM 2020 insya-Allah ya. Jadi kita berada dalam tempoh PKP ini ya, insya-Allah dalam masa yang terdekat anak-anak akan mula ke sekolah ya untuk belajar bagi persediaan peperiksaan SPM pada suku pertama 2021 ya. So apabila sekolah dibuka nanti, anak-anak tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 akan mula bersekolah dengan mengikuti garis panduan pasca PKP nanti ya. Okey, saya lihat ramai yang masuk ke kelas ini, alhamdulillah. Ya, anak-anak akan belajar dari pelbagai guru ya, seperti yang disebutkan oleh Ustazah Maya tadi, di mana setiap guru itu mempunyai teknik pengajaran yang berbeza ya, dan ia pastinya menyebabkan dan anak-anak akan rasa teruja ya, dalam belajar bahasa Arab, bahasa yang bukan mudah ya untuk dipelajari ya. Tetapi kalau dah dapat bahasa ini memang satu keistimewaan ya untuk anak-anak dalam kemahiran bahasa Arab ini, dan boleh kita faham dalam semasa kita mengaji atau membaca Al-Quran ya. Dan bahasa Arab telah menjadi bahasa yang menjadi kegemaran ramai untuk dituntut ya, bukan hanya di Malaysia. Di Malaysia ini kita letakkan dalam silibus ya, sekolah menengah dan juga sekolah rendah, tapi di negara-negara lain mereka perlu membayar tuition ya yang sangat mahal untuk belajar bahasa Arab ya, kerana tidak ramai yang mahir ya dalam bahasa ini. Dan jika ya anak-anak mempunyai kemahiran berbahasa Arab ya, nilai diri kita akan tinggi. Kerana kemahiran ini tak ada pada orang lain tapi ada pada kita. So untuk tugasan-tugasan yang tertentu ya, bahasa ini perlu ada pada diri seseorang ya. Contohnya nak menjadi attaché ataupun pegawai di negara Timur Tengah ya. So pegawai itu mestilah tahu berbahasa Arab. So dalam kita belajar ini kita perlu tahu hala tuju kita ya, hala tuju kita. Contohnya anak-anak sekarang belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk PAS PISA saja. Kalau untuk lulus peperiksaan saja, ia tidak mencukupi untuk meningkatkan motivasi diri kita. Ya, so untuk meningkatkan motivasi diri kita, kita mesti ada objektif kita. Kita mesti ada aim. Apa aim kita? Apa tujuan utama kita belajar? Salah satu tadi memanglah nak lulus PISA kan. Tapi dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, apa objektif kita? Kerana ini akan memberikan kita motivasi untuk terus belajar, dan kita ada orang kata jihad dalam diri itu akan tinggi untuk belajar. Ya, contohnya anak-anak yang ada dalam kelas hari ini, jihad anak-anak untuk belajar adalah sangat tinggi. Ya. So untuk itu kita akan ada motivasi kita nak ke arah mana kan, nak ke arah mana. So bila kita belajar tu kita kena fikirkan kita nak sambung belajar nanti bila di universiti nak belajar apa, adakah bahasa ini diperlukan, dan apabila dah lepas tamat belajar di universiti anak-anak akan bekerja. Apabila bekerja, sama ada bekerja sendiri atau bekerja sebagai ada majikan kita, kita mesti tahu dari sekarang, ya. So selalu orang kata aim for the high, aim for the future pekerjaan, apa tu?
Ya, so anak-anak boleh dalam berbahasa Arab. Saya ni tak pandai berbahasa Arab, nanti nak belajar dengan Ustazah Maya, ya. So saya harapkan ya semasa PKP ni anak-anak terus belajar, ya, tanamkan niat untuk meningkatkan kemahiran dalam bahasa ini, kemahiran yang tertinggi yang boleh kita capai, ya. Terima kasih juga kepada ibu bapa ya yang membenarkan anak-anak belajar bahasa Arab pada hari ini, ya. So kita perlukan kerjasama ibu bapa juga, ya, dalam memberi pembelajaran, ya, sama-sama bekerjasama dengan ustaz-ustazah hari ini, ya, untuk belajar dengan selesa hari ini, ya. Jangan ada apa-apa gangguan. Gangguan yang lain-lain itu kita ketepikan, kita konsentrate dan beri tumpuan sepenuhnya dalam kelas PDP terbilang Selangor bagi bahasa Arab bagi tahun ini. So kita akan laksanakan 3 hari, ya. InsyaAllah anak-anak akan bersama-sama selama 3 hari ini, ya. So itu saja dari saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM pada tahun 2020 tapi akan dilaksanakan dalam tahun 2021. Untuk pengetahuan semua, program ini akan berlangsung setiap minggu bermula hari ini, ya, setiap hari Isnin hingga Rabu jam 9 hingga 10 pagi. Jadi anak-anak semua jangan lepaskan peluang untuk belajar bahasa Arab setiap pagi. Hari ini ustaz yang akan mengajar kita ialah Ustaz Marzuki bin Manan dari SMKA Kuala Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pihak host, terutamanya Ustazah Sinar Maya dan dari sektor pembelajaran JPN Selangor. Jadi apa khabar semua? Saya tengok di skrin ramai ya, dalam 191 orang. Ramai ya, daripada Seremban pun ada tadi ya. InsyaAllah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat meneruskan proses pembelajaran walaupun dalam tempoh PKP ini. Jadi insyaAllah hari ini sebelum saya kira sebelum kita meneruskan pembelajaran, elok rasanya kalau kita membaca doa sekejap, doa belajar. Semua orang tanda tangan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan cuba berbincang mengenai satu topik yang agak kritikal jugalah ya, sebab dia complicated sikit, iaitu al-mustasna. Okay, apa dia? Al-mustasna. Jadi sebelum kita bermula, saya alu-alukan daripada para pelajar sekalian supaya kalau ada soalan
boleh terus tanya ya, buka mikrofon tu terus tanya ya. Sebab saya kira saya tak sukalah untuk sehala saja. Saya ingat kalau ada pelajar-pelajar yang dia confuse atau tertinggal, terus angkat tangan ya. Angkat tangan, buka phone, terus tanya. Dan ada soalan terus ajukan saja. Dan saya harap semua orang ada nota dan pensil atau pen. Dan sebenarnya saya telah blastkan satu nota PDF berbentuk PDF untuk tajuk ini. Maka kalau sempat boleh di-download daripada link yang saya bagi. Jumpa tak agak? Saya nak tanya sekali, boleh tak? Saya nak respon sikit daripada pelajar-pelajar, boleh tak? Bagi ada suara sikit. Boleh. Assalamualaikum. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Okey. Boleh. Okey. Macam tu. Okey, tak apa, bagus. Okey, semua sedia eh? Okey, semua sedia eh? Alhamdulillah. Okey, insya-Allah tajuk kita pada hari ini ialah Al-Mustasna. Kalau tak nak cakap, matikan dulu mikrofon tu. Kalau tak nak cakap dengan pun, kalau nak cakap boleh hidupkan. Boleh ya? Tu ada nangis tu kenapa kan? Okay. Alright. Masih lagi dengan suara takut dia mengganggu. Alright. Okey, sekarang okey, tajuk kita hari ini ialah Al-Mustasna. Nampak tajuk Semua nampak paparan ni? Nampak. Nampak. Nampak Al-Mustasna. Kena tak muka sebelah tu? Siapa kenal saya kat sebelah muka tu? Kenal saya tak? Insan. Terima kasih Boleh Ustaz. Kenal. Dengar Ustaz. Okey. Tajuk Al-Mustasna. Okey dah, stop. Jadi ketika saya nak terangkan, semua orang dengar. Kalau ada soalan boleh bertanya. Okay, InsyaAllah tajuk Mustasna ni tajuk yang saya kira agak kritikal juga. Jadi kita kita nak tengok Al-Mustasna ni apa Al-Mustasna ni apa. Jadi harap semua orang boleh, saya akan bawa perbincangan ni. Tu suara mak siapa belakang tu. Boleh tolong matikan tak mikrofon tu? Ada dengar suara mak dia membimbing kat belakang. Boleh? Okey. Baik, semua orang okey, kelas tengok ni. Kita nak tengok yang first Al-Mustasna. Sebelum kita nak tengok lebih jauh, kita nak maklum dulu Al-Mustasna ni apa benda. Okey, secara umumnya kalau kita nak terjemah Mustasna ni bagi faham orang Melayu, Al-Mustasna ni ialah pengecualian. Ada dengar bunyi bising kat belakang tu, boleh matikan mikrofon tak? Al-Mustasna tu ialah pengecualian. Maksudnya dalam satu ayat, contoh saya bagi satu ayat dalam bahasa Melayu yang mudah. Semua pelajar hadir kecuali Ahmad. Dapat? Semua pelajar hadir kecuali Ahmad. Dalam ayat itu ada pengecualian. Maksudnya semua pelajar hadir ke kelas kecuali Ahmad. Okey. Itu namanya mustasna. Kita tengok ayat dulu. Kita nak review daripada atas. Dalam Al-Mustasna ni kita ada dua jenis ayat yang utama yang perlu kita tahu dan kita boleh bezakan. Yang pertama, tengok ayat pertama, najaha at-tullabu illa sa'idan. Najaha at-tullabu illa sa'idan. Okey, yang kedua ayat dia ma najaha at-tullabu illa sa'idan. Okey, kedua-dua ayat ini ada mustasna, ada unsur pengecualian kat situ. Okey, ayat pertama, para pelajar najahat tullab, para pelajar telah berjaya kecuali sa'idan, illa kecuali sa'idan. Sa'idan ni okey, maknanya semua pelajar berjaya, seorang je tak berjaya. Siapa dia? Sa'idan. Okey, semua pelajar berjaya, cuma seorang je tak berjaya, sa'idan. Okay, ayat kedua, ma najaha at-tullabu illa sa'idan. Yang ini pula tak ada seorang pun pelajar yang berjaya kecuali sa'idan. Mana dalam kelas tu ada 30 orang, Sa'id aja yang berjaya. Yang lain semua gagal. Okay, jadi sekarang ni saya nak kamu yang pertama sekali
nak tahu, nak membezakan dua ayat ni, dua jenis ayat. Tengok ayat pertama. Ayat pertama kita namakan dia sebagai ayat musbat. Ayat kedua namanya ayat manfi. Okey, saya nak tanya. Apa beza musbat dengan manfi secara umum yang kamu faham? Siapa boleh jawab? Boleh buka mic jawab. Manfi ada ma. Manfi ada ma. Okey, apa benda ma tu? Siapa ada jawab? Nafi. Alright. Faham tak tu? Okey. Kalau korang belajar bahasa Inggeris, kita ada kat sini ayat pertama najahat tulab illa sa'idan musbat. Musbat maksudnya kena senang faham, ayat positif. Manakala manfi ayat negatif. Boleh? Pernah dengar tak ayat positif, ayat negatif? Pernah dengar tak? Pernah dengar. Pernah Okey, pernah, bagus. Okey. Tutup mic kan. Okey. Jadi kedua-dua ayat ni mempunyai ayat pertama musbat, ayat manfi, yang kedua ayat manfi. Kenapa saya minta kamu faham betul-betul? Sebab nanti perbincangan selanjutnya dia akan berdasarkan kepada dua ayat ini. Maka maknanya kamu kena faham betul-betul dari segi hukum, dari segi beza kedua-dua ayat ini. Jadi dalam ayat musbat dan manfi ini ada satu yang kita namakan dia sebagai pengecualian ataupun al-mustasna. Jadi al-mustasna ni apa benda? Tengok dalam situ ayat tu. Cuba seorang baca, boleh tak? Seorang. Atas ni yang saya tunjuk ni. Boleh? Boleh baca tak? Ada baris tu. Hello. Seorang buka mic, baca. Siapa-siapa tak kisah. Tak ada. Cuba seorang baca. Ismun yadhkuru ba'da Okey, istisna'in mukhalifan, okey. Ma qablaha fil hukm. Okey. Ayat ni atau ta'rif ni tak perlu dihafal lah, cuma kita faham. Isim yuzkaru ba'da adatil istisna. Mustasna tu ialah isim yang disebut atau ditulis kalau sebut tulis selepas adat istisna. Okey. Dalam ayat dua ayat ni agak-agak mana satu adat istisna? Mungkin ada yang dah ulang kaji sebelum ni. Agak mana adat istisna kat sini? Siapa tahu? La. Mana isim yang disebut selepas illa? Sa'idan. Okey, jadi sa'idan itu adalah mustasna. Najahatul labu illa sa'idan itu adalah mustasna. Okey, bos. Ma najahatul labu illa sa'idan. Sa'idan itu adalah al-mustasna. Okey? Dapat tak? Okey, siapa setakat ni yang tak faham? Angkat tangan. Boleh tanya terus. Setakat ini, setakat yang saya bincang ni. Boleh? Semua okey ya? Boleh teruskan? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadi dalam satu-satu ayat al-mustasna ini biasanya dia ada 3 rukun utama yang membentuk ayat al-mustasna itu. Okey. 3 rukun ni apa ni? Okey. Yang pertama namanya mustasna minhu. Apa dia? Mustasna minhu. Mustasna minhu ni apa pula? Secara umumnya mustasna minhu ni adalah isim yang datang sebelum ilah. Tengok ayat pertama, apa isim yang datang sebelum ilah? At-tullabu. Okey, begitu juga ayat kedua, at-tullabu. Okey, mustasna minhu namanya. Okey. Kemudian yang kedua kita ada adatul istisna. Adatul istisna ni lah alat untuk mengecualikan. Kalau tak ada ilah, kalau tak ada adat ni, maka tak adalah mustasna. Okey. Dan sebenarnya dari segi konsep dia, secara teorinya, adatul istisna ni dia ada 6 lah. Ada 6, nanti kita akan tengok sepintas lalu. Cuma perbincangannya atau penggunaannya ilah ni lebih banyak lah berbanding adatul istisna yang lain. Okay? Kemudian kita ada yang dia mengatakan tadi mustasna. Mustasna ni iaitu isim yang datang selepas adatul istisna. So, tiga-tiga ni, mustasna minhu, adatul istisna dan mustasna ini merupakan rukun. Apa dia?
arkanul istisna. So, arkanul istisna ni kamu kena tahu sebab apa? Ini perbincangan utama dia. Topik utama yang kamu kena tahu, yang kamu kena kuasai sebab dari segi soalan periksa, ini yang akan ditanya. So untuk istisna ni biasanya tajuk ni dia ada dalam kertas satu, soalan item nahu lah. Ada 6 atau 8 soalan kertas nahu. Jadi lingkungan penguasaan berkenaan dengan al-mustasna ni kamu kena tahu apa dia al-mustasna. Okay, lepas tu nanti kita cerita tentang hukum. Okay, setakat ni sebelum saya beralih ke slide seterusnya, ada soalan? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay, cun ya. Kita terus pada seterusnya. Alright. Okay, ni contoh lain. Contoh lain untuk mustasna tadi. Okay. Yang pertama, okay. Tasumul banatu illa aisyata. Tasumul banatu illa aisyata. La tasumul banatu illa aisyata. Okay. Jadi kat situ ada mustasna minhunya. Al-banatu. Ada istisna, kita masih lagi menggunakan illa. Okay. Yang ketiga, mustasna iaitu isim yang datang selepas illa. So ayat pertama adalah musbat. Ayat kedua adalah manfi. So kedua-dua ayat ini main peranan penting dalam perbincangan kita seterusnya dalam bab al-mustasna. Ada soalan? Ustaz. Ya. Musbat dengan manfi tu merujuk kepada apa? Musbat tu merujuk pada jenis ayat. Musbat dan manfi ni merujuk pada ayat tu lah. Contoh ayat pertama, tasumul banatu illa aisyata. Ayat ini ayat jenis musbat. Kalau bahasa Inggeris kita sebut ayat positif. Biasa kalau kita ada belajar positive verb. So tasumu tu adalah positive verb. Jadi bila positive verb maka ayat tu jadi positif, musbat. Kemudian yang kedua manfi. Manfi ni bila dalam ayat tu ada penafian lah. Dalam bahasa Inggeris sebut kalau ada fi'il namanya negatif verb kat situ. La tasumu, ada negatif la tasumu kan, penafian. Maka ayat ni jatuh jenis manfi. Ada soalan? Okey tak? Ustaz, untuk manfi, tak kisah ada waktu nafi apa yang ada kat dalam ayat manfi tu. Oh, kena kisah juga kan. Ada tasmi tu, kalau fi'il, tengok ayat macam ni. La tasumu. Kenapa guna la? Sebab tasumun fi'il mudhari'. La tasumu. So la penafian masuk pada fi'il mudhari'. Jadi kalau kita tengok yang ayat sebelum ni tadi, ma najaha, kita guna penafian adat ma. Ma ni maksudnya tidak juga. Tapi ma ni digunakan untuk fi'il madhi. Jadi kita tak boleh kata la najaha, tak jadi. Dari segi nahwu salah. So kalau fi'il madhi guna ma, kalau fi'il mudhari' guna la tasumu. Jelas? Okey tak? Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey ya. Kita terus pada terus. Okey, kat sini kita tengok serba sedikit ringkas lah. Adawatul istisna tadi macam sekali, adawatul istisna ada 6. Adawatul istisna ada 6. Illa, ghaira, siwa, ada, qala, hasya. Okey. Semua maknanya sama kan? Semua maknanya sama kecuali. Secara umumnya kecuali lah. Dalam ayat setengah ayat tu mungkin maknanya berbeza, dia bukan macam itulah. Tapi secara keseluruhan maknanya illa untuk menunjukkan penafian, ghaira, penafian, siwa, semua samalah. Okay, jadi sekarang ni cuma macam saya sebut tadi, dari segi penggunaan illa banyak digunakan berbanding apa ghaira, siwa, ada, khala dan hasya ini. Okay, ada soalan? Yang ni tak payah hafal lah, kita ingat je. Saya pun dulu masa belajar saya tak pernah hafal benda ni kan. Okay. Ada soalan? Okey ya? Okey, sekarang kita pergi pada arkan. Macam saya sebut tadi, okey. Untuk menjadikan sesuatu ayat itu al-istisna, ayat istisnaiyah, jumlah istisnaiyah, maka dia perlu ada arkan, ada rukun. Rukun ni apa maksud rukun? Siapa tahu? Apa maksud rukun? Boleh jawab tak? Kalau kita ada rukun Islam, yang
kita ada rukun Islam, ada rukun iman, yang ada rukun solat yang mesti ada lah maksudnya. Maknanya tanpa Macam rukun turutan dia. okey, bagus. Dah tutup dulu ya. Okey, jadi arkan ni ada berapa tadi? Ada 3 rukun utama. Bila sebut utama tu mana utama lah. Tak ada rukun lain kan. Ada 3 iaitu mustasna minhu, adatul istisna, mustasna. Okey. Dalam ayat ini mana satu mustasna minhu? Siapa boleh jawab? Al-banat. Al-banat. Okey. Mustasnanya mana? Insyata. Okey, bagus. Al-banatu. Okey dah. Rukun ni kena ada ya untuk menjadikan suatu jumlah tu jumlah istisna. Perlu ada rukun ni, ada 3. Okey. Alright, semua dah jelas sekarang ni. Sebab lepas ni kita pergi kepada satu perbincangan yang agak complicated dan juga kena bukan sepenuhnya lah kan. Kalau yang ada nota tu cantik. Sekarang ni setakat ni siapa yang ada nota dekat depan dia? Nota. Slide ni ada nota PDF yang saya linkkan tu. Ada tak? Ada. Ada. Nota kilat. Ada. Apa dia? Tak dengar. Tak apalah. Kalau yang ada tu cantik lah. Dia boleh sambil-sambil. Okay. Alright, lepas ni kita akan pergi pada satu perbincangan yang lebih complicated, yang lebih kritikal lah ya. Tengok. Sekarang kita nak tengok pada tajuk seterusnya iaitu Al-Mustasna bi'illah. Al-Mustasna bi'illah. Okay? Maknanya mustasna dengan adat illah, dengan alat illah. Kita ada siwa, ada ghaira, ada siwa, ada khola, ada hasya. Sekarang kita bincang tajuk mustasna dengan ilah. Faham tak tajuk ni? Kita bincang mustasna dengan ilah. Okey. Jadi untuk mustasna dengan ilah ni, okey, tadi kita ada belajar tentang ayat musbat dengan ayat manfi. Betul tak? Betul. Jadi untuk ilah al-mustasna dengan ilah ni, okey. Kita tengok ya. Ayat jaa at-tullabu illa zaidan. Jaa at-tullabu illa zaidan. Okey, ayat ini musbat tam. Namanya tam musbat. Kenapa tam musbat? Bila sebut tam musbat, maksudnya ayat tu ada 3 rukun yang utama kat situ. Mustasna minhu, adatul istisna, mustasna. Jadi bila ada 3 rukun ini dalam ayat musbat, maka ayat tu namanya tam musbat. Yang menguap tu tutup mulut dia, lalat masuk. Okey. Jadi ayat ini namanya tam musbat. Kenapa tam musbat? Tam maksudnya sempurna lah. Tam maksudnya sempurna. Sempurna. Okey, tutup mikrofon tu bang ya. Dengar sini, dengar kau mengaum semua tu keluar. Jadi tam musbat ini maksudnya ayat musbat yang sempurna rukun istisna dia. Ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Jadi ayat ni namanya tam musbat. So yang kedua tam manfi. Apa pula tam manfi? Maksudnya ialah satu ayat manfi yang sama juga, dia cukup rukun. Ada 3, mustasna minhu, adatul istisna, mustasna. Ma jaa at-tullabu illa zaidan. At-tullabu mustasna minhu, illa adatul istisna, zaidan mustasna. Jadi bila ada 3 ni, rukun ni sempurna dalam ayat tu, maka disebut tam. Tam apa? Tam manfi. Sebab apa tam manfi? Sebab dia tam, sempurna rukunnya. Sebab manfi? Sebab ayat ni manfi, ayat negatif. Kenapa tam musbat? Sebab ayat ini tam, ada 3 jenis, ada 3 rukun kat sini. Mustasna minhu, adatul istisna, mustasna. Kenapa musbat? Sebab ayat ni musbat, ayat positif. Ada satu lagi jenis ayat yang terpecah daripada tam manfi, iaitu namanya naqis manfi. Naqis manfi. Okey. Berdasarkan kepada 2 keterangan ayat di atas, siapa boleh jawab kenapa namanya naqis manfi? Sebab dia kurang mustasna minhu. Okey, bagus tu. Maknanya jelas satu kan. Tak payah belajar, tak payah saya ajar. Boleh tengok nota sendiri. Naqis maksudnya kurang satu rukunnya. So dalam ayat ini ma jaa illa zaidun. Ma jaa illa zaidun. Kalau kita nak terjemah, tidak datang kecuali Zaid. Tidak datang kecuali Zaid. Dia tidak sebut kat situ mustasnanya, tidak mustasna minhu dia tidak disebut.
mustasna minhunya tidak disebut ya. Dia cuma ada adatul istisna dengan mustasna. Okey, dapat Tum? Semua okey, jelas Tum? Jelas nah, jelas. Bagus Tum. Ada soalan setakat ni? Setakat ada soalan? Setakat ada soalan tak? Kalau ada terus sama. Tak ada. Faham semua? Ya. Tadi macam nak tanya tu. Siapa nak tanya? Sebelum kita pergi. Kenapa Zaidun yang nakis Nafi tu Zaidun? Kenapa Zaidun bukan? Kenapa nakis Zaidun. Nafi tu Zaidun? Tak Zaidan. Saya faham soal tu. Kenapa Zaidun bukan Zaidan? Nanti kita akan pergi seterusnya. Kenapa Zaidun ya? Boleh? Okey, so tengok sini. Okey, dah semua faham, kita pergi pada seterusnya. Ahkamul mustasna bi illah. Hukum-hukum mustasna dengan illah ya. Hukum masukkan sini disebut hukum di sini maksudnya hukum i'rab. Hukum i'rab mustasna dengan illah. Okey, faham tak? Bila saya sebut i'rab ni faham tak? Siapa tak faham sebut i'rab ni, faham tak? I'rab. Sekolah agama mungkin faham, yang sekolah tak agama tu boleh faham tak? Yang SMK biasa semua tu boleh faham tak? Faham. Sebab pengalaman saya macam SMK ni, tajuk i'rab ni tak ada, dia boleh tanda 1, 2, 3 memang tak berapa ada kan. Ya, dia kurang sikit. Agama ni okey. Tak apa. Jadi untuk al-mustasna, okey stop lah, tutup dulu mikrofon tu. Untuk hukum al-mustasna ada tiga jenis. Nak kena ingat ni ya. Pertama sekali wajib nasab. Apa dia? Wajib nasab. Nasab ni mansub lah, wajib mansub. Maknanya tak boleh marfu', tak boleh majrur. Wajib mansub. Okey. Jadi apakah jenis ayat yang wajib mansub? Tengok sini. Tengok. Jumpa tak? Tam musbat. Ingat lagi tam musbat tu apa? Ayat tam musbat. Sempurna rukun. Sempurna rukun. Positif. Okey, positif. Ingat positif dengan negatif dia. So, ayat yang positif dia kena wajib nasab dari segi i'rabnya, okey? Kat situ contohnya Fariha at-talamizu illa Zaidan, qara'tul kutuba illa kitaban, marartu bil jami'i illa wahidan. Tengok pada kalimah Zaidan, kitaban, wahidan. Semuanya adalah Mansub. Musbat. Mustasna. Zaidan, kitaban, wahidan adalah mustasna. So wajib bila kita i'rab Zaidan mustasna mansub Bil fathah. Kitaban mustasna mansub bi fathah. bil fathah. Wahidan mustasna mansub. So ini hukumnya wajib. Kalau tak baca Zaidan, baca Zaidun, wajib Zaidan, tak boleh Zaidun. Berdosa tak baca Zaidun? Berdosa tak? Wajib Rafa'i kalau baca Zaidun, berdosa tak? Tak berkat. Tak berkat. Salah. Cuma nampak neraka. cuma maknanya belajar tu tak dapat ya, asyik menguap je kan. Okay, jadi untuk tam musbat ini wajib nasab. Okay, dapat Tom? Dapat nak. Tengok ayat yang kedua, jenis jawaz nasab. Apa maksud jawaz nasab? Apa maksud dia? Kamu tahu? Harus masuk. Dia harus masuk, maknanya akan datang hukum lain. Contohnya ya, ini untuk ayat ni punya. Untuk ayat tam manfi. Kita dulu dia punya mikrofon. Tam manfi, ayat negatif, hukumnya jawaz nasab. Okey, apa maksudnya jawaz nasab? Apa maksud jawaz nasab? Harus nasab. Maknanya dia boleh ada hukum lain. Tengok ayat pertama. Ma ja'a al-abna'u illa ibnan. Ini ayat manfi betul? Tam manfi betul tak? Betul tak? Betul. Balik. Dah tutup balik. Ma ja'al abna'u illa ibnan. Okey, sebab apa ibnan? Sebab dia mustasna mansub. Tapi dalam masa sama kita boleh baca
ma ja'al abna'u illa bunun illa ibnun. Marfu', betul tak? Boleh baca marfu'. Sebab apa jangan tanya dulu, nanti kita akan pergi pada selanjutnya lah. Kemudian la tu'minu bi ahadin illallah. Okey, itu mansub, musanna mansub bil fasah. Boleh juga dibaca la tu'minu bi ahadin illallahi. Maknanya boleh harus mansub. Maknanya ada dua jenis bacaan kat situ. Okey, sebab apa dia harus? Jangan tanya dulu ya, nanti kita akan bincang seterusnya. Okey. Sekali faham dua ni? Faham tak? Faham? Jelas? Ada soalan? Jelas. Laju sangat ke? Tak. InsyaAllah faham. Boleh Okey. Macam mana Boleh Ustaz, boleh. Okey, bagi Mak nak tanya tu. Apa dia? Macam mana nak i'rab jawaz? Kata illallah. Nanti kita pergi pada i'rab tu ya. Pada perbincangan berkenaan i'rab nanti kita tengok. Yang ni kita dua dulu, kita cuma nak fahamkan ada kategori-kategori begini. Okey, nanti kita i'rab. Boleh ya? Okey, stop dulu. Yang ketiga, hasbal amil qabla illa. Hasbal amil qabla illa. Apa maksud hasbal amil qabla illa? Siapa tahu? Hasbal amil qabla illa. Apa maksudnya? Bergantung pada bergantung maknanya i'rabnya bergantung pada Pelaku. isim sebelum illa tadi. Amil. Sebut amil ni kalau sebut apa ya maknanya? Kalau bahasa Melayu kita sebut faktor lah, faktor. Orang faham orang tak tahulah Amil ni faktor lah. Faktor yang menyebabkan satu isim itu menjadi marfu', mansub dan majrur. Amil ini adalah bermaksud faktor yang menyebabkan isim itu jadi sama ada marfu' atau mansub atau majrur. Jadi dia bergantung pada isim ini. Jadi sebelum illa lah. Jadi nakis manfi ya. Yang ini jenis nakis manfi. Ingat lagi nakis manfi tu apa? Apa dia? Ingat lagi? Nakis tak sempurna. Tidak ada mustasna min hu. Okey. Alright, tengok apa contoh ayat dia, tengok. Ada 3 contoh sini. La yafshalu illa sa'idun. La yafshalu illa sa'idun. Ingat tak tadi ayat sebelum ni? Kita ada ayat ma ja'a illa zaidun. Kenapa tadi ada tanya kenapa Zaidun tak Zaidan? Ini contoh lain, ada contoh seterusnya ni tadi. La yafshalu illa sa'idun. La naqra'u illa kitaban. La naqumu illa biwajibatin. Maknanya sekarang tengok ya perkataan sa'idun kitaban biwajibatin. Sa'idun marfu', kitaban mansub, biwajibatin majrur. Kenapa barisnya berubah? Dia bergantung. Sa'idun dia refer pada isim atau amil sebelum illa. Mana amil sebelum illa kat sini? Nampak tak? Yafshalu. Yafshalu. Okey. Kitaban, apa amil dia sebelum illa? Naqra'u. Biwajibatin, mana amil dia sebelum illa? Yang dikatakan amil sebelum illa tu. Naqra'u. Okey, dah faham ya? Okey, kita tengok dia punya tengok mulahazahnya, kenapa jadi macam tu. Okey, di mulahazahnya. Tengok. Kenapa Sa'idun? Tengok ayat pertamanya. La yafshalu illa Sa'idun. Kenapa Sa'idun? Kenapa dhammah? Kenapa marfu'? Okey. Sebab dia ma'mul lah. Sebab ma'mul pula ya. Daripada yafshalu. Yafshalu ini, tuan, saya tekan sini dia akan keluar situ. Yafshalu ada fi'il. Lepas fi'il mesti fa'il. Betul tak? Betul tak? Sa'idun itu jadi fa'il. Kalau ajar ingat lagi tajuk ni ada, saya ingat tajuk tingkatan 1 2 ada tajuk belajar ni kan. Yafshalu sa'id, la yafshalu sa'idun. So, sebab apa sa'idun ini marfu'? Sebab dia jadi fa'il. Kenapa fa'il? Sebab sebelumnya ada yafshalu, fa'il. So konsepnya isim yang datang selepas fi'il mesti fa'il. Tengok, ini dia punya mulahazahnya lah ayat sebenar ni. Nampak tak ayat sebenar ni? Ayat dia punya takwil ni macam ni. Yafshalu sa'idun. Jelas tak? Jelas. Jelas. Sebab apa? Fa'il. Kemudian yang kedua. Kenapa illa kitaban? Tengok, naqra'u maknanya apa? La naqra'u maknanya apa? Baca. Tidak.
Kami Kami tidak baca. tidak membaca kecuali kitaban. So kitaban ialah benda yang tidak dibaca. Maka dia jadi maf'ulun bih dekat sini. So maf'ulun bih hukumnya mansub. Jadi mana sekarang cerita pasal fa'il maf'ulun bih semua ni patut korang dah tahu dah ya. Korang dah belajar lama, patut benda ni kalau misalnya tak tahu tu masalah lah. Maknanya sepatutnya korang dah tahu fa'il tu apa, maf'ulun bih tu apa. Jadi dia punya ta'wil ni macam ni. Naqra'u kitaban. Saya baca buku. Kitaban. So kenapa kitaban mansub? Sebab dia maf'ulun bih. Kami baca maf'ulun bih. Kami baca kitab. So maf'ulun bih mesti man. Laju ya? Mansub. Okey, boleh ya? Okey. Kemudian yang ini pula. Kenapa baris bawah biwajibatin? Sebab ada majrur, ada ba dekat situ. Nampak tak? Jumpa? Nakumu illa biwajibatin. Kenapa biwajibatin baris bawah? Sebab ada huruf ba. Korang belajar darjah 5, darjah 5, darjah 6 dia belajar kan. Kalau tak tahulah saya kan. Kau kena ulang balik kan. Jadi so ayatnya begini sebenarnya dia punya takwil ayat. Nakumu biwajibatin majrur bil kasrah. Itu dia punya rasional ataupun baris dan hukum itu. Ini susah sikit betul tak? Betul tak? Susah sikit kan? Complicated sikit. Betul tak? Tak jawab pun. Betul tak? Betul. Korang ulang kaji balik. Ni kau tak boleh dapat sekaligus. Kau nanti ulang kaji balik sendiri ya. Okay, ulang kaji semula. Okey, jadi ini ada cerita dia berkenaan dengan apa? Ahkamul mustasna bi illa. Ada berapa? Ada tiga. Nasbi, wajib nasab untuk ayat tam musbat. Yang kedua jawazun nasbi, harus nasab untuk tam manfi, dan juga yang ketiga hasbal amil qabla illa untuk ayat jenis naqis manfi. Okey. Setakat ni jelas tak? Jelas ya? Boleh ya? Boleh, jelas. Okey. Jadi itu untuk illa. Itu untuk illa. Boleh? Sekarang kita pergi okey. Jadi untuk seterusnya kita akan pergi pada hukum yang berkaitan dengan adatul istisna yang lain, iaitu ghaira dan siwa. Kita terus pada hukumnya. Hukum al-mustasna bi ghaira wa siwa. Ada tiga juga sama. Dia sama dengan ilah. Sama dengan ilah. Ada tiga. Wujubun nasab, wajib nasab. Apabila dia tam musbat. Okey, tam musbat. Tengok contoh ni. Semua nampak ya? Jelas? Jumpa tak? Nampak ya? Okey, ayat pertama. Maknanya ayat ini adalah tam musbat. Ja'at talamiz. Banyak kacau ni Allah. Ja'at talamiz ghaira tilmizin. Ja'at talamiz ghaira tilmizin. Ayat ni musbat ke manfi? Musbat ke manfi? Musbat. Jadi untuk ghaira, okey. Untuk ghaira ni, okey. Ghaira kat sini dia jadi mustasna mansub wa huwa mudhaf. Dia terus diidhafahkan kepada kalimah selepasnya, tilmizin. Sebab tu nama ghaira tilmizin, dia idhafahkan. So ghaira kat sini mesti wajib nasab. Ghaira ini sendiri adalah mustasna. Walaupun tadi kita belajar ghaira ni adatul istisna, dalam masa yang sama ghaira ini adalah mustasna mansub. Sebab tu kita baca mansub dan diidhafahkan dengan isim sebelumnya kan. Jadi ghaira tilmizin, dia ada berbeza sangat dengan ilah. Betul tak? Betul tak? Betul. Kalau saya letak ilah, ja'at talamizu illa tilmizan. Itu kalau ilah. Bagus. Sekarang dia ghaira. Kalau ghaira dengan siwa dia sama dengan ghaira. Dia mesti baris atas, mansub, dia sendiri jadi mansub, dia sendiri jadi mustasna mansub wa huwa mudhaf. Ni istilah mudhaf ni faham ke tak faham? Tilmizin mudhafun ilaih. So, tengok ayat kedua. Ja'at talamizu
ja'at talamizu siwa Zaidin. Siwa Zaidin. Sama macam ghaira tilmidin. Sama kan? Dia siwa ini jadi mustasna mansub. Mustasna mansub. Dan manakala tilmizin dan Zaidin jadi mudhafun ilaih. Okay. So jadi kalau kita nak i'rab, ghaira mustasna mansub. Lepas tu wawa mudhaf. Dapat? Yang kedua, jawazun nasbi ceritanya sama dengan yang tadi, ilah maknanya dia boleh mansub dan boleh ada marfu' atau majrur. Okey, tengok sini. Apakah jenis yang jawaz nasab ni? Jenis ayat yang macam mana? Ayat yang sama juga tan manfi. Okey, tengok contoh ayat ni. Nampak tak? Cuba baca seorang. Tan manfi. Cuba baca seorang. Ma ja'a at-talamizu ghayra talamizin. Ghayra tilmidin. Tilmidin. Okey, bagus. Okay, stop. Jadi ghayra kat sini adalah adatul istisna, dia merangkap jadi mustasna minhu. Mustasna mansub wa huwa mudhaf. Okey. Kemudian tengok ayat seterusnya. Tunggu aku buat dulu. Okey. Dah. Okey, tengok ayat kedua. Ma jaa at-talamizu ghairu Zaidin. Apa punya mikrofon dia? Boleh matikan tak? Ambulan. Okey. Ma jaa at-talamizu ghairu Zaidin. Ini saya tak pasti sama ada kamu faham atau tidak kalau saya sebut badal. Siapa pernah dengar perkataan badal? Faham tak bila sebut badal ni? Saya ingat korang tingkatan 4 ada tajuk ni at-tawabi', betul tak? Tajuk ujung-ujung tu lah, tapi belajar sikit dia cuma sentuh sikit ada na'at, ada badal semua tu. Jadi ma jaa at-talamiz ghairu Zaidin. Ghairu kat sini kita tak i'rab dia mustasna, kita i'rab dia badal. Badal kepada siapa? At-talamizu. Ma jaa at-talamizu. Okey, at-talamizu beri apa? Halo? At-talamizu beri siapa? Domah. Domah, marfu' domah. Sebab apa dia marfu' domah? Sebab apa dia marfu'? Sebab apa? Fa'il. Sebab fa'il. Sebab dia fa'il. Ja'a fi'il at-talamizu fa'il. Maka ghairu ni ikut at-talamiz, dia badal kepada talamiz, maka dia ikut baris. Marfu' bil dhammah. Okey. So Zaidin dia sama juga bawah mudhaf, kemudian Zaidin sama juga mudhafun ilaih. Okey. Gesokkan mic boleh. Jelas. Hasbal mauqi' fil jumlah, sama dengan yang illa tadi, dia mengikut kedudukan dalam ayat iaitu nakis manfi. Ingat lagi nakis manfi tu apa? Ingat lagi tak nakis manfi tu apa? Ingat tak? Tak ada mustasna minhu. Tengok ayat dia. Tengok ayat dia. La yafshalu ghairu sa'idin. Dalam ayat ini, kenapa kita baca ghairu? La yafshalu ghairu sa'idin. Tidak. Fa'il. Okey. Sebab dia fa'il kepada yafshalu. Yafshalu fi'il. Ghairu tu fa'il. Boleh? Sebab tu baca fa'il. Tapi dia diidhafahkan dengan sa'id. Ghairu sa'idin. Sa'idin kenapa beri bawah? Majrur sebab dia mudhafun ilaih. So cerita pasal mudhafun ilaih ni faham ke tak faham? Dia saya sebut mudhafun ilaih. Faham tak? Tajuk pertama, tajuk pertama, kedua, tingkatan 4 ada tajuk al-idhafah. So patut kamu dah belajar dan kamu patut dah tahu dah tajuk ni Okay, so mudhafun ilaih. Begitu juga dengan itu ghairu begitu juga dengan siwa, samalah la yafshalu siwa sa'idin. Okay, sama Kemudian tengok ayat seterusnya, tengok ayat lain. Okey. Tengok ayat ni. Yang ini pula kalau atas tadi ghairu, yang ini baca ma akramtu ghaira muallimin. Ma akramtu ghaira muallimin. Siapa tahu kenapa saya baca ghaira? Kenapa ghaira? Maf'ulun bih. Bagus. Bagus orang maf'ulun bih. Okey, so maknanya benda-benda maf'ulun bih, fa'il, mudhaf ilaih semua ni patut kamu memang dah tahu dah. Jadi tak ada masalah kalau tahu bila kita bincang tajuk selanjutnya. So ma akramtu, saya tidak menghormati, saya tak respect selain bercikgu. Okey. Okey, ini ayat ni sajalah, jangan buat macam tu Kan sebab tengok ayat ni selain cikgu tak payah respect, tak boleh Jadi ghaira ini mansub
Kalau tadi ghairu, yang ini ghaira sebab dia maf'ulun bih, sebab tu dia mansub. So dia jadi maf'ulun bih, mansub. Okey. Muallimin mudhafun ilaih. Begitu juga ayat seterusnya, begitu juga dengan siwa ya. Ma akram tu siwa muallimin. Okey, setakat ni. Itu untuk perbahasan tentang ahkam al-mustasna bi ghaira dan siwa. Setakat ni siapa jelas? Okey. Nak tanya tak? Ustaz. Kan ghairatil izin kan. Mana yang mana? Yang kalau jawazun nasbi tu. Okey. Kan dia maja'a at-talamis ghairatil izin. Alright. Kalau izin tu letak alif lam dekat depan dia boleh ke? Boleh, bergantung pada ayat kita nak buat. Ghairatil mi, kalau ghaira at-tilmizi tak payah tanwin. Boleh, tak ada masalah kan. Kau nak buat ghairatil mizin boleh, nak buat ghairatil mizi pun boleh, tak ada masalah kan. Itu dari segi teknikal ya. Teknikal. Okey. Dah. Boleh ya? Boleh terus. Ada soalan lain? Ustaz, ada orang tanya dekat chat. Saya tak boleh buka chat. Ada ke? Saya buka chat lah. Tanya dekat chat, baca chat. Apa soalan dia? Saya tak boleh buka chat. Macam mana buka chat ni? Ada ke chat? Apa soalan dia? Boleh tolong tanyakan? Kenapa dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 66 disebut ma fa'alu illa qalilan minhum? Tak jelas lah ya. Tak jelas. Kenapa tak illa qalilan? Surah An-Nisa ayat 66. Okey, illa qalilun minhum. Illa qalila ya. Kenapa tak illa qalila? Sekejap, saya tak berapa jelas lah. Tu surah ayat apa tu? Surah An-Nisa ayat 16. Ya, An-Nisa, saya cek boleh. Ayat 16, saya tengok kat Quran jap. 66. 26. Apa lag ayat An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat berapa? 66 ya. Okey. Apa kita ada masa, bukan nak ke mana kan? Bukan boleh keluar pun, betul tak? Okey, ayat 66. Sila. Ya. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ma fa'aluhu illa qalilun illa qalilun 66 ya. Dalam ayat ni ayat ni dia jadi qalilun, dia jadi badal kepada tengok fi'il fa'alu tu. Jumpa tak fi'il fa'alu? Wa awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu itu ya, tengok ya, ayat ni nakis ke tidak? Nakis ke manfi? Manfi. Ayat ni tam manfi tau, ayat ni tam manfi. Ma fa'alu tu kat situ ada satu waw. Waw tu waw jamaah, betul tak? Fa'alu, waw itu adalah fa'il kepada fi'il fa'alu. Waw itu adalah fa'il kepada fi'il fa'alu. Maka ayat ni adalah ayat ni adalah jawaz tam manfi. Maka bila tam manfi dia jawazun nasbi. Maka bila jawazun nasbi, dia boleh baca qalilan, boleh baca qalilun. So sekarang ni
dalam Quran disebut dia baca illa qalilun. So qalilun ini marfu', dia jadi badal kepada waw tadi. Waw kan fa'il, fa'il tu hukumnya marfu'. Faham tak? Jelas tak? Yang tanya tadi. yang lain tu kalau okey. Jadi cuba tengok tadi. Faham. Cuba kau tengok ayat okey ni. Jawazun nasbi. Nampak tak? Ayat ni jenis tam manfi. Fa'alu ma fa'aluhu illa qalilun. Ma ja'a al-abna'u illa ibnun. Dia ikut yang ni. Ma ja'a al-abna'u illa ibnun. Tu bunyi mikrofon siapa ya? Boleh matikan tak? Ma ja'a al-abna'u illa. So al-abna' ini adalah mewakili tu. Fa'aluhu. Fa'aluhu. Wow jamaah tu menjadi fa'il kepada fa'alu tu lah. Fa'alu. Wow tu fa'ilnya. Jadi ayat ni dia jawaz nasab. Maksud bila jawaz nasab, qalilun tu boleh qalilan, boleh qalilun. Jadi qalilun. So ayat ni kita baca qalilun, dia jadi bila nak i'rab dia jadi badal kepada waw tadi. Okey. Boleh tak? Boleh? Oh, ini kira dah advance soalan ni, ada tauhid Quran. Alright, tak apa. Maknanya dia ke yang tanya ni bukan pelajar sini. Okey. Boleh tak? Okey, orang semua dah settle. Kita pada yang last. Okey, tadi kita mula lewat je, mungkin lewat sikit kita habis. So, okey. Akan ada khala hasya ni, perbahasan ni pun agak complicated sikit. Jadi untuk ada khala, mikrofon siapa ya, boleh matikan tak? Dia mengganggu. Boleh tak? Alright. Betul. Untuk ada khala dan hasya, itu saya punya mikrofon ni. Ya. Okey. Tak nampak ya. Untuk ada khala dan hasya, okey, tiga-tiga ni sama ya. Tiga-tiga sama. Ya, okey, dengar betul. Untuk ketiga-tiga adat ni, kita boleh i'rabkan dia sebagai huruf jar. Tu'rabu ada khala hasya huruful jar. Dia boleh di'irabkan sebagai huruf jar. Jadi bila huruf jar, maknanya hadarat tullabu ada talibin. Maksudnya bila macam itu, ada huruf jar, talibin majrur. Senang ke tak susah? Senang. Senang ke tak susah? Senang kan? Tak susah. Jadi senang ya. Ada huruf jar, talibin, majrur. Sebab apa talibin? Sebab lepas huruf jar mesti majrur. Fil masjidi alal maktabi. Betul tak? Okay, jadi senang. So i'rabnya ada huruf jar, talibin, majrur. Begitu juga dengan dengan khala. Khala pun sama juga, huruf jar, lambat sikit lah. Khala huruf jar, majrur, talibin. Begitu juga dengan hasya kan? Hasya huruf jar, senang je. Huruf jar, talibin. So kat sini kita tak ada cerita tentang walaupun maknanya hadratul tulab hasya talibin, maknanya para pelajar semua datang kecuali talibin, seorang pelajar. Maknanya dia ada cerita tentang pengecualian, tapi dia segi i'rab. Jadi segi i'rab dia tak sebut pula mustasna kaptilah, dia tidak begitu. So hasya tu huruf jar, talibin, majrur. Okey? Dapat Tom? Dapat nak. Suara sama ni, tak ada orang lain kan? Dapat nak. Okey, seterusnya ialah yang tadi first, dia boleh diarahkan sebagai sebagai huruf jar, ni senang. Kadang-kadang ini terpulang dari kita lah. Dia juga boleh diarahkan sebagai fi'il madhi. Nampak? Okey, nampak tak? Boleh juga kadang-kadang dia diarahkan sebagai fi'il madhi. Contohnya hadratul labu ada taliban. Jadi bila fi'il madhi, maka talib tadi kena beri atas. Sebab apa beri atas? Sebab dia jadi maf'ulun bih mansub. Ada fi'il madin, fi'lun madin, taliban
maf'ulun bih mansub. Jangan tanyalah ya. Automatik terus maf'ulun bih mansub. Kalau nak cerita dia kena betul-betul masa yang panjang dan juga complicated sikit. Yang penting lepas ada tu, ada jadi fi'il madhi, dia tak ada mudhari', ini fi'il jamid namanya. Fi'il jamid ni dia tak ada nak tasrif madhi, mudhari', amar, tak ada. Dia satu tu yang ada taliban. Taliban automatik terus maf'ulun bih mansub, selesai. Tak payah fikir kenapa maf'ulun bih, kan? Boleh? Jangan fikir ya. Korang fikir ke? Jangan fikir. So Tak fikir. fi'il madhi, mana kalau fi'il madhi terus jadi maf'ulun bih. Kalau kita nak i'rab sebagai huruf jar, maka taliban jadi majrur. Kalau kita nak i'rab sebagai fi'il madhi, maka taliban jadi maf'ulun bih. Itu saja. Okey, begitu juga dengan geng dia, khala sama juga, khala taliban. Kemudian juga mana hasya ni? Okey, hasya lambat sangat hasya. Hasya taliban. Maka hadratullabu hasya taliban. Jadi at-tullab ni saya ada satu soalan. At-tullabu jadi apa dalam ayat ni? Siapa tahu? Fa'il. Ni sekolah mana? Sekolah mana ni? Sekolah mana ni? Cuba boleh kenalkan sikit diri. SMK SMK Hongo. SMK 18. SMK Krian. SMK Hongo. Paling orang ya. SMK Kosovo. Tidak ada. Tidak ada. Matikan mikrofon. Okey, dah selesai. So ini adalah untuk kisah berkenaan dengan ahkam bi ada, khala dan hasya. Okey. Secara umumnya kita dah selesai dah cerita ni. Okey, dah selesai dah. Semua kita dah bincang. Cuma sekarang kita nak tengok contoh i'rab. Contoh i'rab untuk yang tadilah. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, kita kena menguasai, kena tahu, kena pandai, kena ta'yin jenis apakah ayat yang kita nak tengok tu. Jadi bila kita dah tahu jenis ayat tu, baru kita boleh nak i'rab. Kita nak tentukan jenis ayat pertama. So tengok ayat pertama tu. Najaha at-tullabu illa sa'idan. Najaha at-tullabu illa sa'idan. Okay, ni jenis ayat apa ni? Tamusbat ke? Tamusbat. Sebab apa musbat? Sebab dia positif. Sempurna. So macam mana cara nak i'rab musbat ni? Senang je, paling mudah. At-tullab ni tak payah cerita sangat lah ya, sebab dia fa'il marfu' wa alamatu raf'i dhamma dhahirah. Illa ni kadang-kadang orang tak tahu nak i'rab, kadang-kadang keluar soalan juga ya. Mauqi' i'rab, so i'rab illa ni kita nak i'rab harful istisna mabni ala sukun. Okey, macam tu je, jangan lebih-lebih kan. Harful istisna mabni ala sukun, surah khalas. Summa ni yang penting ni, sa'idan. Ini tak untuk ayat tam musbat Sa'idan apa nak i'rab? Senang je, mustasna mansub bil fathah az-zahirah. So dalam i'rab ada 3 benda yang penting yang kita nak kena cerita. Pertama sekali mauqi'. Mauqi'nya apa? Mustasna. Hukumnya apa? Mansub. Alamatnya apa? Fathah az-zahirah. Okey. Tadi kita ada cerita tentang rukun istisna. Betul tak? Betul tak betul? Betul. Rukun istisna ada berapa? 3. Ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Okey, dalam ayat ni mana mustasna minhu? At-tullabu. Okey, dari segi tahlil kalau kita analisis, at-tullabu mustasna minhu, illa adatul istisna, sa'idan mustasna. Betul tak? Betul tak? Betul. Dari segi i'rab, at-tullabu kita tak kata dia mustasna minhu. Faham tak? Sebab apa saya tekankan benda ni? Sebab memang ada budak-budak jawab at-tullabu sebab dia belajar lah rukun tu ada 3, mustasna minhu, adatul istisna, mustasna. Jadi bila soalan kalau soalan digariskan at-tullabu, contohnya a'rib ma tahta khatun, dia at-tullabu. Dia sebut mustasna minhu. Salah. Tak ada markah. Sebab apa? Memang dia mustasna minhu, tapi dari segi i'rab, dia i'rabnya mengikut amil dia. Amil najaha tu. So najaha, lepas najaha at-tullab mesti fa'il. So i'rabnya apa? Fa'il marfu' wa alamatu raf'i dhammah zahirah, bukan mustasna minhu. Cuma kalau yang mustasna kena i'rab mustasna. Sebab kita cerita pasal mustasna. Mustasna mansub bil fathah az-zahirah. Dapat tu?
Dapat tu? Yang mustasna minhu Dapat. yang mustasna minhu jangan di i'rab mustasna minhu Okey. Tengok. Yang kedua. Okey. Yang kedua siapa tahu? Al-hadirin. Apa jawapan dia? Ini masih lagi maf'ulun bi. Bagus. Betul. Apa betul tu la ilaha illallah. Maf'ulun bi. Ya. Mana pergi hilang? Ayu. Ya, mana hilang ni? Tadi saya Sila sensum saya. apa dia? Okey dah ada. Al-hadirin dia maf'ulun bi mansub bil siapa tahu? Bil Ya. bagus. Ya. Alright. Wahidan. Apa wahidan? Siapa tahu? Boleh jawab terus. Mustasna. Mansub bil fathah. Boleh terus. Okey. Kemudian yang ini jenis apa ni? Ma maratu bi ahadin ila taliban atau talibin. Nafi. Ini tam manfi. Maka Manfi. hukum nasabnya jawazun nasbi. Boleh baca taliban, boleh baca talibin. Okey, tengok. Kalau kita baca taliban tu ya. Kalau kita baca taliban maka i'rabnya adalah mustasna mansub bil fathah zahirah, tak masalah. Jadi kalau baca talibin, kenapa pula baca talibin? Sebab badal. Badal daripada ahad. Nampak tak ahad ni? Nampak tak? Ni ahad. Nampak. Ahad beri apa? Ahad beri apa? Baris ba? Bawah. Kasrah. Sebab apa kasrah? Sebab ada ba. Bi ahadin. Maka talibin baca talibin sebab dia badal pada ahad. Maka sebab tu dia majrur bil kasrah. Ustaz. Ya. Kalau jawab isim majrur bil kasrah boleh? Kalau markahnya 2 dia jadi 1 dapat markah. Kan? Tahu tak? Tapi dia ikut sebenarnya ikut kawasan, ikut tahun ketua pemeriksa. Kadang-kadang ada setengah pemeriksa dia akan, contohnya kalau kamu jawab majrur bil kasrah, dia tak ada markah langsung tau. Contoh markahnya ada 2. Okay? So dia nak badal 1 markah, majrur bil kasrah 1 markah. Okay? Atau isim majrur bil kasrah 1 markah. Maka kalau kamu jawab majrur bil kasrah, kalau pemeriksa tu kesian dia bagi 1 markah. Tapi kalau ikut biasa kalau ikut skema pemarkahan dia kena ada badal ni dulu. Badal yang utama. Badal ni yang utama. So tak ada markah. Jadi kalau misalnya kamu sebut badal saja ada 1 markah. Walaupun tak sebut majrur bil kasrah. Okay? Kalau jawab isim majrur, Kalau jawab isim majrur. Isim majrur saja, kalau ada setengah pemeriksa dia tak bagi markah. Sebab dia tak ada ujung pangkal, tiba-tiba isim majrur. Okey. Sebab yang penting badal ni. Ada setengah pemeriksa dia bagi markah 1 lah, kesian. Sebab ada sikit-sikit talibin majrur bil kasrah. Okey, maka boleh jawab dia terima jawapan itu 1 markah. Terpulang pada pemeriksa, kan? Faham tak? Okey? Okey, saya faham. Okey. Macam juga mustasna mansub. Kamu jawab mustasna sahaja ni macam ni, mustasna mansub bil fathah zahirah 2 markah, mustasna 1 markah, mansub bil fathah zahirah 1 markah, jadi 2 markah. Kalau kamu jawab mustasna sahaja, mungkin memang boleh dapat 1 markah sebab tu yang penting. Tapi kalau kamu jawab mansub bil fathah zahirah, ni dikuatiri ya. Tiba-tiba tak tahu ujung pangkal bil fathah zahirah, tak tahu ujung pangkal tiba-tiba, dikuatiri tak ada markah. Kalau Ustaz Marzuki. Ya. Mauqi kena betul dulu. Betul. So dah cakap tu nak perkataan dia. Mauqi kena betul dulu. Kan? Mustasna tu kena betul. Okey. Maknanya kalau kat sini dah tak ada, yang kalau ikut logiknya yang sini selepas tu salah lah. Sebab tak ada ujung pangkal. Faham ya? Yeah. Okey. Seterusnya ayat ni sama juga tadi, cuma tadi taliban atau talibin, yang ini waladan atau waladun, bagi depan pula. Okey, ini sama juga jenis ayat. Okey, waladan nak i'rab apa? Sama, mustasna minhu, mustasna mansub bil fathah zahirah. So waladun, siapa tahu? Samalah badal. Badal marfa'.
badal juga. Tapi dia marfu'. Sebab apa? Sebab dia ikut al-auladu. Al-auladu marfu' kan? Jadi ikut waladun. Waladun pun marfu'. Okey, senang ke tak susah? Senang. Okey, bagus. Tak susah. Tak susah, bagus. Okey. Tak susah. Susah dan senang. Okey, seterusnya. Yang ini jenis ayat apa ni? Ayat jenis apa ni? Siapa tahu? Ayat jenis apa ni? Nafi. Nakis manfi. Nakis. Naqis manfi. Naqis Ini manfi. tadi apa hukumnya? Hukumnya tadi apa? Hasbal amil. Betul tak? Sebab amal. Qabla illa. Tadi ada yang tanya kenapa la yafshalu illa Zaidun. Kenapa Zaidun kan? Ni lah sama lah. La yafshalu illa Qasimun. Kenapa Qasimun? Tengok. Qasimun ini dia ikut yafshalu. Amil yafshalu. So yafshalu, lepas yafshalu adalah fi'il. Kita tengok ini tak apa-apa sangat lah. Fi'il mudhari' marfu' utama, zahira, bla semua. Okay. Qasimun. Jadi fa'il marfu' bil dhammah. So itu ada jawapan untuk kenapa Zaidun tadi dhammah, marfu' bil dhammah. Kenapa Qasimun marfu' bil dhammah? Sebab dia fa'il. Kenapa fa'il? Sebab dia duduk selepas yafshalu. Okay. So kita abaikan ilah. So ayat tu jadi yafshalu Qasimun. So isim yaqa'u ba'da fi'lin, okay, fa yu'rab fa'ilun. Ada soalan? Okey tak? Boleh? Okey Ustaz. Putuskan. Okey. Boleh. Terusnya ma qara'na, bukan corona ya ni. Sebut betul. Ma qara'na illa kitaban. Alright. Ni ma qara'na tak payahlah ya. Ini itu yang kita nak tengok sini, kitaban maf'ulun bih. Kenapa maf'ulun bih? Siapa tahu? Kenapa Corona fi'il campur fa'il. Apa dia? Sebab sebelum dia ada fi'il, fa'il, lepas tu Okey, maf'ul baguslah. Siapa ni? Siapa perempuan ni? Siapa nama dia? Pelajar perempuan ni. Siapa nama dia? Sebab jawapan dia lengkap. Dia faham Dia. Tak, pelajar perempuan ni. Siapa nama dia? Dah terus hilang pula. Okey, ma qara'na. Qara'na ni fi'il, qara'na fi'il dan fa'il. Maka kemudian adalah maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih? Kitaban. Sebab tu jadi maf'ulun bih, maksud bil. Okey, seterusnya. Okey, ada sikit lagi. Ini chapter i'rab bila sebab bila kamu faham i'rab, kamu faham ayat, kamu faham cerita, kamu faham tajuk. Okey, yang penting tu. Okey, la naqumu illa biwajibatin. Ini ayat jenis apa? Nakis manfi. Nakis manfi. Okey. Kenapa biwajibatin? Okey, naqumu ni kita i'rab macam biasalah, fi'il mudhari' marfu' bil dhamma wa fa'il dhamma mustaqil taqdirun nahnu ni tak payah salah lah, ini dah belajar ya. Biwajibatin sebab apa? Kita i'rab macam mana? Al-jar wal majrur ya. Biwajibatin al-jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Okey. Okey, dia terletak dalam kedudukan nasab, so dia jadi maf'ulun bih. Cumanya ini i'rab yang ringkas, dia yang panjang. Ba huruf jar, wajibatin, majrur, so jumlah syibh jumlah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Samalah tu maf'ulun bih. Okey. Kemudian yang seterusnya ni. Ma qultu illa al-haqqa. Ma qultu illa al-haqqa. Siapa tahu i'rab ni? Cepat. Siapa tahu? Maf'ul mansub bil Apa fathah. dia? Maf'ulun bih. Okey, bagus. Betul lah tu. Maf'ulun bih mansub bil fathah. Tidak aku katakan kecuali yang benar sahaja. So al-haqqa tu jadi maf'ulun bih. Benda yang dia tidak katakan Okey, terus maju sikit. Okey, ni dah masuk pada ghairah. Ni senang je, tengok. Ja'at talamiz ghaira tilmizin. Kenapa ghairah? Mustasna. Wa mudhaf. Mudhaf ni dah senang. Yang ni ja'at talamiz sama juga, cuma kat sini ada kita kena alert sikit. Mustasna mansub bil fathah al-muqaddarah wa mudhaf. Okey, saya nak tanya, kenapa muqaddarah? Siwa. Siapa tahu? Disembunyikan alif. Muqaddarah bil fathah Disembunyikan alif. Siwa ni dia kira dianggap sebagai macam apa, isim Musa. Isim apa tu? Maksud kan? So Musa Mabni bil fathah al-muqaddarah. Dia bukan mansub bil fathah al-muqaddarah wa mudhaf. Tilmidin mudhafun ilaih. Okey, senang kan? Kalau nak tanya terus tanya ya. Kalau ada soalan saya nak laju je ni sebab masa dah jauh sangat belajarnya, ada benda yang kita bincang lagi. Okey, kemudian majaa, okey, ghaira mustasa mansub tilmin sama macam tadi. Cuma sekarang ni dia apa, tam manfi ya.
Kemudian yang ni majah kenapa ghairu? Ni sebab dia jawaz nasab, betul tak kan? So kita boleh baca ghaira, boleh baca ghairu. Kenapa ghairu? Sebab jadi badal pada talamis tadi, marfu' bil dhamma wa mudhaf sama. Okey, jelas tu. Sini saya laju sikit ya, siapa yang tak terkejar beritahu kan. Terus tanya je. Okey, terusnya sikit lagi. Hadratul tulab ada talibin. Kenapa ada? Ada kita nak i'rab macam mana? Yang ini ada ni huruf jar ya. Kita huruf jar mabni ala sukun, ke talibin majrur. Senang. Okey, ini pun sama juga. Hasya huruf jar, harful jar mabni ala sukun, ta'irah. Okey, ni senang ini senang. Senang ke? Senang kan? Betul tak? Senang tak? Okey, tak ada jawapan ya. Dah tidur. Senang. Bagus. Okey, yang ni dengar betul. Yang ni sikit ya. Okey, senang. Senang juga sebenarnya yang ni ya. Yang ni boleh kita nak i'rab dia sebagai fa'il. Macam fa'il tu ya, tengok Hadratul tulab ada. Hadratul tulab tu maksudnya siapa ni? Matikan. Hadratul tulabu ada taliban. Hadratul tulabu makin kuat pula mikrofon tu ya. Matikan. Hadratul tulabu ada taliban. Dia melawan pula ya. Ada adalah fi'il madi mabni alal fathi al muqaddar alal alif wa fa'iluhu. Ni kalau kita nak i'rab penuh lah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu wa taliban jadi apa tadi? Ingat tak? Tak ingat. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub bil fathah. Sama juga yang ini kisah dia hasya فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف وفاعل ضمير مستتر تقديره هو طائرة jadi apa? طائرة jadi apa? مفعول به. Kita dah selesai untuk i'rab ni. Kita ada sikit lagi ya. Ada soalan tak? Ada soalan? Ustaz dalam PXA dia tanya macam mana? Kena tanya tu lah yang buat soalan. Dia soalan macam ni. Dia tak ada macam selalunya i'rab ke, buat ayat ke, tentukan ke. Tak, untuk soalan periksa. Okey, tengok sini. Untuk soalan periksa, tengok sini ya. Ni contoh soalan periksa lah. Dia periksa senang ni sebenarnya kan. Cuma kalau senang pun kalau kau tak faham tak boleh jawab juga kan. Ni antara contoh soalan periksa, dia masuk dalam kertas 1, item nahu tu lah, biasa dalam ada 2-3 soalan macam tu je kan. Okay? Tapi kalau 3 soalan pun kalau kamu tak faham cerita dia, 3 soalan tu 6 markah hilang faham tak? Betul tak? 6 markah hilang. So contoh ini. Ni macam ni ya. Ain al-mustasna fiha ya'ti summa bayyin hukma nasbihi. Okay? Mauzan. Okey. Sekarang ni, uhibbul fawaki illa mauzan. Ini faham tak soalannya ni? Dia suruh apa? Ni manakah mustasna? Okey, kemudian bayyin hukma nasbihi. Hukum nasabnya wajib ke jawaz. Dua tu je lah, wajib ke jawaz. Okey, ni mana jawapannya? Siapa tahu? Mauzan. Mauzan. Apa hukum nasabnya? Ya. Macam mana kita nak tahu hukum nasabnya macam mana? Tengok ayat tu. Ayat apa? Jenis apa tu? Ayat jenis apa tu? Tamusbat. Tamusbat tadi apa hukumnya? Ingat tak? Wajib nasab. Nampak tak? Bila kita kenal ayat tu, kita boleh jawab soalan kan. Tak ada tergigi mauzan mesti apa benda jawabnya? Wajib. Okey, so jawabnya apa? Mauzan wujubun nasbi. Tengok nombor 2. Nombor 2 ayat jenis apa? Tam manfi. Okey, bila tam manfi automatik dia punya hukum nasabnya adalah jawaz nasbi. Cuma nak cari mana mustasnanya. Mana mustasna? Hadaran. Okey, bagus. Hadaran. Senang ke tak susah? Senang. Mudah. Tak susah. Tak susah. Yalah, saya ada senang lah. Cuma saya seorang tak mudah. Okey, tengok ni. Selesai. Sama juga. Tengok. Ayat tu nombor 3. Ayat jenis apa? Ayat Nakis manfi. Mana pula? Ya ke? Tamusbat. So bila tamusbat hukum nasabnya apa? Wujud nasab. Tamusbat. Wujud nasab. Betul lah tu. Tamusbat. Wujud nasab.
Nombor empat. Tamnafi. Tamnafi. Jawaz nafsi. Jawaz nasa. Dah. Alright. Siapa yang minum tu? Macam dengar suara orang minum sorok sikit Tak clean. Okay. Tengok ni. Ni apa soalannya ni? Bayin al-mustasna minhu min al-'ibaratil atiyati. Talibat. Mana? Talibat. Talibat. Okey, nombor 6. Musyarikin illa wahidan. Mana mustasna minhu? Musyarikin. Betul lah tu kan? Dah betul lah. Nombor 7 pula. Bayin al-mustasna minhu min al-'ibaratil atiyah. Bayin al-mustasna minhu. Ini senang kot tengok nombor 7. Mana jawabnya? Mana mustasna minhu? Tu macam siapa? Insaraf. Mana pula insaraf? Ad-duyufu. Sorry, ni ayat ni silap ya. Dengar. Ni betulkan sikit ayat ni silap. Ad-duyufu insaraf. Siapa boleh betul ayat ni? Insarafu. Ad-duyufu ni jamak ya. Insarafu illa daifan. Dia penting ajak lah. Insarafu illa daifan. Jadi mana mustasna minhu? Saya bagi ayat ni trik sikit. Mana? Mustasna minhu. Al-aulad. Puas sikit. Al-aulad. Puas sikit. Al-aulad. Nombor 7 bulan dia jawapan. Nombor 7 bukan nombor 8. Ad-duyuf. Ad-duyufu. Saya terbalikkan betul tak? Lepas tu ayat tu insarafa ad-duyufu. So ad-duyufu ni sebelum ila, tapi bila saya alihkan ke sini ada keliru sikit So jawapannya ad-duyufu. Okey, nombor 2, nombor 8. Al-aulad. Al-auladu. Okey, bagus Tom. Teruskan. Sekali lagi. Okey. Ini pun jenis contoh ayat, contoh soalan. Waddih ma tahta khattin min arkanil istisna. Dia gariskan ada arkanul istisna. Adatul istisna. Kan? Kamu nak kena terangkan arkan jenis apa? Tengok nombor 9 apa jawapannya? Illa tu apa? Adatul istisna. Najahatullah illa taliban apa? Mustasna. Okey, ni ma ta'akharas at-talibat illa talibatan. Mustasna minhu. As-sayyarat waqafas amal madrasah ghaira sayyaratin. Mana? Ni as-sayyaratnya jadi apa? Mustasna minhu. Okey, bagus. Okey, ada lagi ke? Okey, sekali lagi. Ni arif ni kalau sikitlah arif. Arif ma tahta khattun. Kena i'rab tu. Mustasna mansub bil fathah zahirah. Okey, bagus. 2 markah. Kan, 2 markah. Okey, nombor 14. Mustasna majrur bil waw. Jadi muallimun situ. Okey, ini ada ayat jenis apa ni? Dengar ya. Ayat jenis apa? Tamanfi. Tamanfi dia boleh ada 2 bacaan, illa muallimin, satu lagi illa muallimun. Betul tak? Betul. Sekarang saya trik sekali jamak muallimun. Jadi sekarang bila dia muallimun ni, automatik kena tahu muallimun dia bukan mansub. Betul tak? Betul. So bila bukan mansub, jadi apa? Badal. Maknanya dia bukan mustasna lah. So Badal. jadi dia apa ni? Badal. Ni ke mana? Badal tu yang cerita pasal badal tu cerita pada tam nakis manfi. Yang ini tam manfi. Faham tak? Tengok. Tak tu jawab tu. Fa'il marfu' bil waw. Senang tak? Ma ja'a al-madrasata illa mu'allimun. Okey. Pandai. Boleh tak? Okey. Boleh. Okey, dah settle dah, dah. Dari belajar. Okey, ada soalan tak? Ini kira antara soalan, contoh-contoh soalan yang kalau biasa macam lah bentuk dia lebih kurang kan.
Cuma sekarang ni bila kamu nak cerita tentang mustasna ni, pertama sekali macam sebut tadi, okey, korang kena tahu, sekejap ya, saya kembali dulu, saya balik dulu ke pangkal jalan kan. Okey, ni belum lagi. Kita pergi pada mana tadi? Okey. Okey, kena tahu ya, untuk cover tajuk ni kena tahu yang utama sekali adalah rukun dia ada 3, betul? Mustasna minhu, ada istisna, mustasna, dan tahu how to determine. Okey, tu cakap putih dia lah mana satu mustasna, mana satu ada istisna, mana satu mustasna. Kemudian kamu kena menguasai jenis ayat tu, musbat, tam musbat ke, tam manfi ke, nakis manfi, sebab dia memberi kesan kepada i'rab, hukum i'rab tadi. Tu dia yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kena tahu tentang ni ada awal ni tak payahlah, ini kita automatik bila kita cerita pasal tu dia akan datang sendiri kan. Mustasna hukum mustasna bi illah, hukum mustasna bi illah. Ni hukum mustasna bi illah. Ni wujub, nasab bila, jawaz nasab bila, hasbal amil qabla illah bila. Okey. Begitu juga ahkam bi ghaira, dia ada 3 sama, wujub nasab bila, jawaz nasab bila, hasbal mauqi' bila. Kemudian sama juga ahkam bi ada khala wa hasya tu macam mana bila masa dia i'rab, boleh i'rab 2 huruf jar ataupun fi'il madi. Jadi benda ni kena kuasai tak banyak sangatlah, 2-3 benda je. Jadi akhirnya nanti seterusnya kamu akan kena kuasai how to i'rab mustasna, benda-benda ni. Sebab kalau kita perasan tadi, terutamanya pada adatul istisna yang ghairu siwa, ghairu siwa, ada, hasya, khala ini, dia bila masuk i'rab, kita tak i'rab dia sebagai mustasna. Kecuali pada ada, khala, hasya ni lah khususnya. Okay? Jadi perbezaan itu kena tahu, dan untuk kita menguatkan pemahaman, korang kena study pada i'rab ni. Banyak i'rab, kena. Bila kamu i'rab, dia akan menguatkan pemahaman. Sebab dengan i'rab tu kita dapat, selain daripada mustasna, kita dapat juga lain, recall balik tajuk-tajuk lain macam fa'il, marfu', sebab dia ada berkaitan. Ada berkaitan dengan tu ya. Okey. Jadi setakat ini ada soalan? Ada ke tak ada? Tak ada. Clear ya? Syukran. Kalau ada soalan boleh tanya saya lah ya. Tak tahu tanya macam ni kat WhatsApp ke apa benda, kat link tu kan. Tak ada masalah insyaAllah. Jadi alhamdulillah. IG. Terima kasih Ustaz. Nota kan Ustaz? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat manfaat pada hari ini. Okey, jadi doa penutup. Doa penutup baca sendirilah masing-masing ya. Okey. Okey Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Baca subhanallah. Ustaz, nota kan Ustaz? Hello? Ya. Okey. Pelajar